Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada grup Keynote Brain Studio untuk menghasilkan kerja khusus yang diberikan dalam subjek penelitian etika dan peradaban, iaitu BC11. Nama pensyarah Dr. Nawi bin Ismail. Saya akan membentangkan tentang masalah sosial di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di universiti pada masa kini. Gejala sosial. Gejala sosial ini merupakan satu perlakuan manusia yang terkeluar dari batas-batas normal dan diterima umum, sama ada daripada segi agama, sosial serta kehidupan masyarakat pada masa kini. Gejala sosial ini diperlakukan atau dilihat tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan di dalam masyarakat ataupun di dalam negara. Gejala sosial ini wujud di setiap peringkat umum manusia, iaitu sama ada di kalangan remaja ataupun di kalangan orang tua. Gejala sosial ini merupakan perspektif seseorang adalah berbeza. Ini melalui contoh gejala seks bebas yang dibawakan atau dilakukan oleh kalangan dewasa. Jika kedua-duanya pihak setuju, ia adalah perbuatan yang tidak salah melalui perspektif setengah agama. Namun dalam Islam telah menggariskan bahawa seks merupakan satu ikatan yang bebas dan haram hukumnya dalam Islam. Seperti itu juga gejala sosial, mengikut pandangan seorang ia adalah berbeza. Kini terdapat pelbagai kajian yang telah dilakukan untuk mencari punca-punca wujudnya gejala sosial dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan mahasiswa pada masa kini. Daripada segi nilai, untuk mengurangkan masalah sosial ini, ibu bapa haruslah berperanan dengan mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni serta ajaran-ajaran agama yang sempurna kepada anak-anak. Mereka ini perlu menjadikan remaja yang bermoral dan berakhlak mulia. Ibu bapa perlu memahami masalah anak-anak mereka dan menjadikan anak-anak mereka sebagai kawan dan bukannya sebagai lawan. Selain daripada itu, pihak sekolah juga harus berperanan dengan memperhebatkan unit kaunseling untuk membantu pelajar-pelajar yang bermasalah supaya mereka tidak berasa terpinggir, dan mengutamakan perbincangan mengenai keutuhan akhlak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Justru strategi ini dapat mengatasi masalah yang ditumpukan pada golongan remaja. Daripada segi teori, menurut teori, masalah sosial ini muncul dari pelbagai aspek, iaitu konflik etnik dan konflik gender. Ini merupakan masalah sosial yang muncul dari eksploitasi kelompok maupun yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Sebabnya perbezaan ini tidak dapat dipandang dengan sumber permusuhan. Baik, untuk seterusnya saya akan bentangkan hasil daripada fasa pertama, iaitu fakta, konsep, idea, teori yang kami kumpul menjadi satu kombinasi lebih padat. Iaitu yang pertama, konsep. Kami merungkulkan konsep bagi kami ialah gejala sosial ini adalah tanda alamat atau petanda dan segala berkaitan masyarakat, pilihan masyarakat ataupun persahabatan, pergautan dan aktiviti selampang antara mahasiswa dan mahasiswi dan seterusnya. Dari segi teori, kami memilih teori labeling atau teori tentang dua pihak yang bertindak menjadi proses labeling yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Okey, seterusnya hasil dari kajian kami juga, kami mendapati kelemahan dan kekuatan bagi masalah sosial ini. Sosial yang kami dapat tahu kekuatannya ialah memberi kita lebih berfikiran terbuka. Sebagai contoh, kita sebagai manusia tidaklah terbatas dalam pelajaran. Contohnya kita hanya membaca buku dan dalam kelas. Kita juga boleh belajar secara dalam bersosial. Contohnya kita bercakap dengan orang para ilmuwan dan sebagainya. Okey, bagi kelemahan pula yang kami dapati ialah pelajar ataupun remaja mudah akan dapat melakukan jenayah ataupun terperangkap dalam masalah jenayah. Sebagai contoh, masalah mencuri. Ini disebabkan apabila diorang bergaul dan salah memilih pergaulan, kawannya mengajak mencuri sebagai contoh, dan juga ia akan mengakibatkan masalah maksiat antara lelaki dan perempuan dan sebabkan sosial yang terlampau terbuka. Dan kesimpulannya yang kami buat ialah pelbagai pihak haruslah memegang pandangan masing-masing. Sebagai contoh, pihak kerajaan ataupun pihak universiti ataupun pihak ibu bapa untuk menangani masalah ini
dan lebih utamanya ialah pihak universiti dalam mengetatkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan sosial, dan dengan harapan supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan segera dan dapat menjaga nama baik sebuah universiti dan menjaga keamanan negara. Dan seterusnya, justifikasi kajian. Justifikasi yang kami buat ialah masalah yang kami tahu, masalah sosial ni bukan saja disebabkan oleh diri sendiri, malah disebabkan oleh ibu bapa, keluarga, masyarakat dan juga satu-satu trend dan media masa. Sebagai contoh, kami highlightkan ialah media masa. Ini sebabkan video-video yang disebarkan dan juga telemovie yang berkaitan dengan sosial, yang menunjukkan sosial bebas yang di luar negara yang berlaku, menyebabkan kita terjebak dalam masalah gejala sosial. Sekian, terima kasih daripada saya dan kumpulan saya.